Okey, bila sebut tentang pentadsiran bilik darjah, kita akan melihat kepada pelaporan. Bagaimana pelaporan pentadsiran bilik darjah. PBD kita buat 2 kali setahun, iaitu pada pertengahan sesi akademik secara formatif dan juga pada akhir akademik formatif dan sumatif. Kemudian kita ada tahap penguasaan daripada TP1 hinggalah ke TP6 yang lebih komprehensif dan lebih jelas difahami oleh semua ibu bapa lah. Kemudian yang ketiga ialah tahap usaha. Penilaian terhadap tahap usaha seorang murid dalam pembelajaran melalui ulasan guru mata pelajaran dan guru kelas. Akhirnya, yang keempat ialah kita akan memberikan cadangan intervensi bagi murid-murid yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum. Dan guru-guru yang terlibat akan terus membantu murid-murid dalam melaksanakan intervensi ini. Okey, bagi anak-anak di kelas pendidikan khas, kita ada pentadsiran alternatif sekolah menengah, PASM. Jadi, PASM, dia merupakan salah satu pentadsiran, satu bentuk pentadsiran alternatif bagi murid-murid berkeperluan pendidikan khas. Semuanya akan mengikut kurikulum standard sekolah menengah pendidikan khas. Okey, tujuan dilaksanakan PSM bagi anak-anak berkeperluan khas ini ialah untuk mengetahui bagaimana tahap kebolehan dan persediaan untuk pembelajaran dan pentadsiran seterusnya. Dan juga untuk mengenal pasti potensi dan kemahiran asas berdasarkan konstruk dan domain tertentu. Jadi, kalau saya boleh cakap sedikitlah tentang PSM, dia berdasarkan kepada standard kebolehan Dia ada 27 skala, merangkumi kalau tahap tu dia ada adab, amal dan ilmu. Amal dan adab. Yang terbaik sudah tentulah adab. Okey. Jadi peringkat pada diri, keluarga dan masyarakat. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang anak ini terlibat dalam pentadsiran alternatif sekolah menengah, jadi inilah kita pun ada pentadsiran kepada anak-anak berkeperluan khas ini. Kualitinya A ada, C cukup, L lebih. Kalau adabnya lebih, kita kasih lebih. Kalau ilmunya lebih, kita kasih lebih. Itulah. Ada, cukup dan lebih. Tak seperti anak-anak di Arul Perdana Okey. Okey, jadi kita dalam pemberkasaan pentadsiran berasaskan sekolah ni, kita ada satu lagi pentadsiran sumatif iaitu ujian akhir sesi akademik 2022 dan 2023. Jadi bagaimana konsep pentadsiran, saya cuba jelaskan di sinilah supaya ibu bapa yang mempunyai anak-anak tingkatan 1 hingga 3 tidak rasa tertinggal dalam mendapatkan maklumat ini. Okey. Jadi pentadsiran ni berdasarkan 3 elemen Kita ada pengujian, pengukuran dan penilaian. Pengujian tu ialah proses kita mentadbir instrumen. Okey, kemudian kalau pengukuran, proses menggunakan maklumat berangka untuk menerangkan sejauh mana murid mempunyai ciri-ciri tertentu. Dan akhirnya penilaian, proses memberi pertimbangan terhadap kualiti, pencapaian kognitif, afektif dan psikomotor bagi seorang murid itu. Okey, kemudian kita lihat sedikit dasar dia. Okey, yang pertamanya
Apabila Yang Berbahagia Menteri Kanan Pendidikan mengumumkan pemalsuan PT3, maka pada ketika tarikh 1 Jun 2022, melalui mesyuarat jemaah menteri, KPM telah dan akan memperkasakan pelaksanaan PBS pada ketika itu. Jadi tak timbul masalah. Bila kita masuk, kita tak ada tindakan lain susulan lah. Okay. Jadi kita ada surat kuasa lah tentang pemansuhan PT3. Kemudian kita akan gantikan dengan ujian akhir sesi akademik bagi sekolah menengah. Yang terlibat ialah tingkatan 1, 2 dan 3 bagi 25 mata pelajaran. Dan instrumennya ialah menggunakan aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen APPI. Hanya ujian bertulis sahaja. Komponen ujian, lisan, kerja usaha projek akan dilaksanakan sebagai pentafsiran berterusan dalam kelas waktu PDP. Tapi kalau ujian akhirnya hanya ujian bertulis saja. Kemudian bagaimana pelaporan dia? Ialah pada akhir sesi akademik berdasarkan tahap penguasaan bersama-sama dengan pentafsiran berterusan tadi yang saya sebut tadi. Sama ada ujian lisan, kerja usaha projek dan sebagainya. Jadi pelaporan kita akan beri sama-sama dengan ujian akhir. Okey. Jadi macam saya sebut tadi, mata pelajaran yang terlibat untuk ujian akhir sesi akademik tingkatan 1 hingga 3 adalah 25 mata pelajaran. Walau bagaimanapun, di peringkat sekolah menengah kebahasaan Banda Easter, kita hanya melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, Pendidikan Islam, Moral, Geografi. Yang lain-lain tu kita tak terlibat, tak ada. Mungkin sekolah lain akan terlibat lah. Umpamanya bahasa Cina, bahasa Tamil dan sebagainya lah. Okey. Bagaimana pengoperasian ujian akhir sesi akademik ini? Ini semua ialah pertamanya kita akan menerima lah surat makluman daripada JPN, Jabatan Pendidikan Negeri ataupun PPD. Kemudian dia akan mengarahkan memberi latihan lah di peringkat daerah dulu kepada semua guru yang terlibat. Kemudian memastikan sekolah akan memuat turun instrumen dan panduan persekoran. Akhirnya pihak sekolah diminta melaksanakan penjaminan kualiti. Okey, bagi peranan sekolah pula, bila kita terima surat makluman bagi muat turun, kita akan melaksanakanlah seperti yang diarahkan. Kemudian memastikan pelaksanaan pentadsiran mengikut jadual. Dan jadual waktu ujian akhir yang ditetapkan oleh sekolah. Sekolah yang tetapkan jadual waktu ujian akhir sesi akademik itu. Jadi semua guru-guru seperti penukaran pentadbiran dan setiausaha peperiksaan akan terlibatlah. Mereka akan memuat turun instrumen, panduan persekoran dan sebagainya, serta mereka akan menjalankan jaminan kualiti lah. Okey, bagi guru mata pelajaran, mereka akan memeriksa kertajawapan, kemudian melaksanakan penyelarasan persekoran, akhirnya merekod skor anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, soalan seperti yang saya beritahu tadi adalah menerusi aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen. Jadi pihak SU peperiksaan akan memuat turunlah soalan-soalan secara memasangkanlah. Okey, soalan supaya kemudian pihak sekolah akan perbanyakkan. Okey. Kemudian kita
Apa dia pengumpulan dan pemasangan instrumen tu secara umumnya lah. Okey, ini untuk guru lah ataupun untuk setiausaha peperiksaan, mereka yang akan memuat turun soalan-soalan daripada aplikasi ni lah yang dikenali dengan nama ringkasnya APPI. Okey, jadi bila bila setiausaha peperiksaan telah membuat turun, pihak sekolah dah perbanyakkan, maka pelaporan yang anak tuan-tuan akan dapat menerusi ujian akhir sesi akademik ialah tahap penguasaan lah macam saya sebut tadi, tahap penguasaan 1 hingga 6, kemudian penyataan deskripsi bagi setiap tahap penguasaan. Apa dia? Okay, 1, faham, tahu, faham dan sebagainya lah. Untuk setiap mata pelajaran. Jadi mungkin tuan-tuan tertanya-tanya lah berapa soalan yang bermain di minda. Jadi bagaimana diukur ujian akhir sesi akademik. Jadi pihak kementerian akan mengukur elemen konektif melalui ujian bertulis sahaja. Ujian bertulis daripada yang kita buatlah melalui ujian bertulis. Jadi mungkin soalan-soalan lain tadi saya dah beritahu kementerian akan menyediakan semua soalan dalam bank soalannya untuk sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Okey. Kemudian adakah ujian akhir ni menjurus kepada pembelajaran berorientasikan peperiksaan? Jawapannya tidak. Ujian akhir sesi akademik hanya bersifat sumatif dalam pentafsiran bilik darjah. Cuma kita ujian akhir sesi akademik ini berdasarkan konsep pentafsiran tentang pembelajaran. Okey. Kemudian mungkin ada yang bertanya, mengapa KPM menyediakan instrumen pentafsiran bagi 5 mata pelajaran saja untuk ujian sesi akademik? Jawapannya ialah kalau sekolah rendah memang dia beri tumpuan pada penguasaan 4M. Kemudian di samping menitik beratkan perkembangan dan mata pelajaran sejarah dalam bentuk diri, jati diri dan merupakan syarat wajib lulus dalam peperiksaan SPM kalau untuk sekolah menengah lah. Jadi sebab tu KPM menjadikan instrumen pentafsiran bagi 5 mata pelajaran sahajalah untuk ujian akhir sesi akademik. Nampak macam banyak 25 mata pelajaran, rupanya pelbagai lah dalam pelbagai sekolah lah, termasuk bahasa Cina, Tamil, Punjabi dan sebagainya. Okey, jadi saya fikir itu sajalah penerangan secara ringkas yang saya dapat berikan kepada semua ibu bapa, penjaga, pelajar-pelajar SMK Bandar Eastern khususnya dalam kita memperkasakan pentafsiran berasaskan sekolah supaya pemahaman guru-guru sama dengan pemahaman yang akan didapati oleh ibu bapa, penjaga murid-murid semua.